Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif. Ini Agenda Awani. Tumpuan sudah pasti kita melihat kepada kesengsaraan yang kita rasai pada ketika ini, kalau kita sifatkan, iaitu kenaikan harga barang, inflasi di negara ini yang bukanlah terasing dari sektor di peringkat global sendiri, kerana kita menyaksikan di strata dunia juga berdepan dengan detik yang sama. Cuma perbezaannya bagaimana kita mengurus inflasi pada kali ini supaya rakyat kita yang masih lagi berdepan dengan tekanan pasca pandemik COVID-19 yang mahu pulih ekonomi poket mereka perlu dibantu segera. Ini yang kita berikan tumpuan bagaimana untuk kita melihat antisipasi kita, langkah yang kita laksanakan pada ketika ini dalam mengimbangi antara membantu rakyat dan juga menjaga poket kerajaan dalam aspek mengawal fiskal kerajaan itu. Apakah di tengah untuk solusinya? Itu yang kita bincangkan pada malam ini. Saya membawakan tetamu kita pada malam ini, Ketua Ekonomi Mark Ratings Berhad, iaitu Firdaus Rosli. Assalamualaikum Firdaus, terima kasih kerana bersama dengan Agenda Awani pada malam ini. Kalau kita melihat faktor-faktor luar yang mempengaruhi pergerakan inflasi kita ini, sudah boleh kita jangkakan. Kalau kita melihat perang di Ukraine sebagai contoh, kita tahu dua negara ini pengeluar gandum bijirin terbesar di dunia. Sudah pasti ada impak dari segi sekuriti makanan yang membawa kepada kenaikan harga-harga bahan mentah ini. Akan berlaku juga gangguan bekalan minyak, harga minyak akan naik dan sebagainya. Ini semua antisipasi yang boleh kita laksanakan dan juga kita nilai daripada peringkat awal. Bagaimana kita melihat persediaan kita apabila melihat kepada faktor-faktor ini? Adakah cukup bersedia kita daripada peringkat awal setelah melihat faktor-faktor ini sebelum datangnya angka-angka inflasi yang tinggi seperti inflasi makanan dan sebagainya, Firdaus? Ya, terima kasih Najib. Saya seperti mana saya juga echo pendapat dan sentimen rakyat mengenai kadar inflasi ini, dan saya berpendapat bahawa kadar inflasi yang sedang meningkat pada ketika ini banyak bergantung kepada faktor-faktor luaran. Walau bagaimanapun, perkara yang di dalam kawalan kita pada ketika ini adalah lebih daripada aspek pembukaan ekonomi, di mana permintaan swasta meningkat secara beransur-ansur bermula daripada pertengahan tahun yang lepas. Kalau kita lihat dari segi aspek sejak pandemik itu lagi, Malaysia mengambil masa dalam lebih kurang 10 suku tahun untuk kembali ke tahap pre-pandemic. Ianya jauh lebih lama daripada Global Financial Crisis 2008-2009 yang lepas, di mana permintaan swasta kembali ke paras yang sebelumnya dalam tempoh masa 4 suku saja. Saya fikir sekiranya ekonomi dibuka lebih awal, kadar inflasi di negara kita mungkin akan meningkat pada kadar yang lebih tinggi daripada apa yang kita dapat lihat pada ketika ini. Cumanya persoalannya sama ada seperti mana yang Najib sebut tadi, sama ada kita bersedia lebih awal atau tidak. Kebanyakannya seperti mana yang saya sebutkan tadi juga bergantung kepada faktor-faktor luaran yang tidak banyak bergantung daripada apa yang kita boleh lakukan pada ketika ini. Bagaimana untuk kita melihat angka inflasi kita sekitar 2.8%. Kita ada juga melihat kepada inflasi makanan sebagai contoh 5.2%. Tidak silap saya. Bagaimana untuk kita melihat perbandingan yang kalau kita lakukan? Kerana di negara maju, di Amerika Syarikat, di Eropah, di UK, angka ini tinggi. 8.4% dan sebagainya berbanding dengan negara-negara Asia yang secara relatifnya masih lagi rendah. Adakah boleh kita sifatkan negara Asia termasuk juga Malaysia masih lagi dapat mengawal keadaan inflasi semasa ataupun kerisauan itu harus wujud, penyelesaian harus dijalankan segera kerana angka terus meningkat, ataupun apa realitinya? Kalau kita nak buat perbandingan dengan negara-negara luar, contohnya boleh saya mulakan dari segi aspek inflasi makanan di dunia. Kalau kita ikut daripada angka daripada FAO, ianya telah meningkat sebanyak 22.8% pada Mei 2022. Itu inflasi makanan sahaja. Tapi kalau kita lihat inflasi secara keseluruhannya daripada negara-negara luar, seperti di Amerika Syarikat 8.6%, UK 9.1%, di Euro area 8.1%. Kalau kita buat perbandingan daripada negara-negara serantau di ASEAN, contohnya Singapura 5.6%, Thailand lebih tinggi lagi 7.1%, tetapi Indonesia agak lebih kurang sedikit, ia sebanyak 3.55% pada bulan Mei. Tapi ianya masih lagi di dalam jangkaan Bank Indonesia.
Jadi oleh itu kita dapat rumuskan ataupun saya dapat rumuskan di sini bahawa kadar inflasi di Malaysia adalah terendah ataupun yang paling rendah berbanding negara-negara yang saya sebutkan tadi ya. Tapi sama ada inflasi di Malaysia ni adalah terkawal atau tidak, banyak bergantung kepada ruang dasar fiskal negara di dalam memberi subsidi dan juga pemberian tunai bersasar ataupun universal cash transfers ya. Apa yang berlaku sekarang ialah kalau kita mungkin dapat buat scenario planning ya, apa yang akan jadi jikalau harga barang tidak dikawal tetapi kita beri pemberian tunai. Harga barang mungkin akan melonjak lebih naik kerana tiada kawalan harga barang tersebut dan di mana pendapatan isi rumah tidak terjejas. Harga barang akan menjadi lebih naik. Tapi apa akan jadi kalau harga barang tidak dikawal dan pemberian tunai pun tidak diberi? Harga barang masih lagi akan naik kerana tekanan daripada pertukaran wang asing contohnya, dan kos pengeluarannya masih lagi berlega di sekitar 2 digit sejak setahun yang lepas. Jadi harga barang secara keseluruhannya akan naik disebabkan oleh faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Kalau kita membawa juga dan juga melihat kembali kepada inflasi makanan 5.2% ini adalah angka yang dibentangkan. Untuk rakyat kebanyakannya mungkin bukan itu yang mereka lihat. Mereka melihat apa yang mereka rasakan dari hari ke hari. Pergi ke pasar membeli barang yang begitu mahal dan sebagainya. Kalau dahulu kita katakan mungkin sardin itu adalah makanan untuk orang biasa, B40, tapi sekarang ini 8 ke 9 ringgit satu tin kecil dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat daripada kita memberitahu mereka kurangkan makan telur dan sebagainya, kita juga perlu melihat bagaimana untuk menyelesaikan kerana ini real. Mereka tidak ada pilihan, mereka perlu makan makanan asas ini. Apa yang boleh kita laksanakan dalam memahami impak inflasi makanan ini dan pada masa yang sama untuk memastikan dasar itu dapat menyelesaikan permasalahan mereka. Kita sediakan bantuan, ya kita faham one off bantuan ini, tapi bukan semua orang dapat, dan tetapi dalam isu inflasi ini semua orang pun merasakan bebanannya. Bagaimana untuk kita melihat cara terbaik yang mungkin susah, mungkin tidak popular tapi perlu dilakukan? Ini soalan yang baik Najib. Ada beberapa perkara yang saya boleh tunjukkan di sini ya. Satu, inflasi ini adalah satu indeks di mana kos sara hidup pula adalah kos yang minimum yang bergantung kepada kualiti hidup seseorang ataupun satu isi rumah. Jadi kos sara hidup ni boleh naik tanpa inflasi sebabkan oleh gaya hidup individu ataupun isi rumah yang berbeza. Inflasi boleh naik tanpa memberi impak pada kos sara hidup jikalau pendapatan boleh guna seseorang ataupun isi rumah itu bertambah. Tapi kalau kita nak lihat dari segi aspek daripada global financial crisis itu sendiri untuk saya ulas balik ulas sikit tentang perkara ni. Kalau global financial crisis dulu kita dapat lihat pada bulan Oktober 2008 inflasi kita berada pada 2 digit 12.1% disebabkan oleh harga minyak yang terlalu tinggi pada ketika itu. Oktober 2011 pada masa itu naik juga 5.7%. Tapi pada kali ini 5.2% pada bulan Mei yang lepas. Jadi secara keseluruhannya bila kita nak cerita pasal B40, M40 perlu berjimat, tak nak beli telur, ikat perut dan sebagainya, ini adalah satu perkara yang tidak boleh kita simpulkan secara mudah kerana ini adalah satu perkara yang sangat rumit. Satu ialah kadar inflasi macam saya sebut tadi cuma adalah indeks. Itu pun indeks daripada harga barang yang di track ataupun kerajaan track. Janggal kalau saya nak katakan bahawa kesemua harga barang naik 5.2% pada bulan lepas ataupun bulan Mei. Kerana dalam bakul CPI tersebut ada yang naik lebih tinggi, ada yang naik kurang. Itu satu. Yang membuatkan rumit ialah pendapatan isi rumah juga berbeza-beza walaupun di dalam golongan pendapatan yang sama. Contohnya M40 di Kuala Lumpur berbeza di bandar-bandar M40 di bandar-bandar yang lebih kecil. Sememangnya golongan yang berpendapatan pertengahan ni akan lebih terkesan daripada kenaikan harga barang. Kerana kenaikan harga barang tu bermaksud kuasa beli mereka akan berkurang. Itu satu. Nombor dua, ada elemen impak campur tangan ataupun interference daripada keputusan seharian mereka. Kalau dia nak bandingkan ayam A dengan ayam B,
ayam A ni lebih murah tapi di kedai lain cuma lebih jauh sikit. Jadi keputusan mereka akan terjejas lah untuk benda-benda macam ni. Yang ketiganya ialah mereka juga mungkin juga terpaksa mengubah gaya hidup mereka kerana kenaikan harga barang tersebut. Itu yang faktor pertama. Faktor kedua yang membuatkan isu inflasi ini lebih rumit dan tidak boleh bagi conclusion sewenang-wenangnya ialah kerana disebabkan oleh inflation expectation di mana ataupun jangkaan inflasi di mana individu dan isi rumah akan menjadi lebih sensitif kepada pergerakan harga barang walaupun ia berada di dalam tahap yang terkawal. Ada kebarangkalian di antara mereka yang menjangkakan harga barang akan naik dan ini menyebabkan mereka membuat pembelian pada hari ini dan bukannya keesokan hari kerana expectation ataupun jangkaan harga barang itu akan naik. Disebabkan oleh itu permintaan akan naik berbanding penawaran pada masa yang terdekat. Dan oleh disebab ini penggubal dasar perlu anchor ataupun sauh balik kadar inflasi ke satu tahap yang lebih sesuai ataupun satu tahap yang lebih selesa. Contohnya mungkin kurang daripada 3% pada masa ekonomi stabil contohnya. Jadi untuk berbalik kepada soalan Najib sebentar tadi, sama ada kita perlu berjimat ataupun ikat perut, ini semua bergantung kepada dua perkara. Satu, peranan kerajaan. Sama ada kerajaan adakah usaha untuk tingkatkan produktiviti. Sama ada dari segi aspek modal, di mana boleh tingkatkan kuantiti pengeluaran dan juga dari segi regulatory. Sama ada memudahkan perdagangan dan sebagainya. Ataupun mungkin mixture ataupun kedua-duanya sekali. Itu peranan kerajaan. Peranan isi rumah pula ialah mungkin sebaik-baiknya untuk tingkatkan bargaining power. Bargaining power di sini bukan kuasa beli, tapi sebab kuasa beli purchasing power, tapi bargaining power secara kolektif, terutamanya melalui persatuan-persatuan pengguna dan sebagainya. Kalau tidak melalui konsumerisme, ia perlu dari segi aspek pendapatan. Kerana gaji, kita perlu ingat gaji tak boleh naik tanpa inflasi. Jadi kalau inflasi macam ni, jadi consumer perlu mengharapkan tindakan yang setimpalnya lah daripada majikan-majikan mereka. Firdaus, bagaimana untuk kita melihat apabila salah satu contoh yang dilaksanakan iaitu penetapan semula had ceiling harga ayam RM9.40 berbanding RM8.90, kenaikan 50 sen. Ini mungkin juga untuk memberikan sedikit kelegaan kepada peniaga. Namun ramai juga peniaga melihat bahawa ini tidak boleh dikawal sebegitu. Seharusnya dibiarkan market force itu yang menentukan kedudukan harga. Itu sebahagian pendapat. Tetapi kalau kita melihat juga isu asasnya kepada ayam ini adalah bukan ayam itu tidak cukup, harga dedak itu yang mahal sebagai contoh, kerana inilah yang perlu diselesaikan. Bagaimana untuk kita melihat bahawa penetapan harga ini adakah dapat membantu dengan segala permasalahan yang kita hadapi sebagai contoh dalam konteks isu harga ayam, dan pada masa sama adakah kita cukup melaksanakan apa yang diperlukan untuk food security kita di masa hadapan, kerana banyak yang kita pelajari dalam tempoh yang singkat ini. Adakah ini semua diambil kira dalam faktor-faktor dasar yang diumumkan dalam mengawal inflasi pada ketika ini? Pada pendapat saya, harga ceiling ataupun apa-apa perkara yang boleh kawal harga barang dari segi aspek intervention adalah satu dasar yang sementara. Ianya untuk mengelak daripada harga barang tersebut untuk melonjak naik pada satu tempoh yang terdekat. Tetapi ianya adalah inefektif ataupun tidak sesuai untuk digunakan pada jangka masa sederhana ataupun jangka masa panjang. Kalau kita lihat dari segi aspek harga ayam lah contohnya, harga ceiling ayam dah naik pun dari tahun ke setahun. Kita tak boleh setkan harga ayam RM10 dan ianya kekal sehingga 10 tahun akan datang. Dia tak boleh macam tu kan. So harga ceiling price ni akan naik eventually lah secara beransur-ansur, dan harga ceiling ataupun kawalan harga barang ni bertujuan untuk
mengelakkan harga barang daripada melonjak. Itu je tujuannya. Tetapi apa yang kita perlu ingat, seperti mana yang Najib sebutkan sebentar tadi, peniaga dapat tekanan mereka sendiri dari segi aspek input. Kalau kita lihat dari segi producer price index contohnya, yang berada di paras 2 digit sejak setahun yang lepas. Ini adalah tempoh yang tertinggi dan yang paling lama sejak global financial crisis lepas. Selain itu, kita juga dengar mengenai pasaran buruh yang masih lemah dan peningkatan harga barang kerana kos pengeluaran mereka melebihi kapasiti mereka yang sedia ada. Jadi pengeluar tak mampu untuk tingkatkan produktiviti mereka melalui teknologi, nak besarkan reban, improve teknologi dan sebagainya pada masa yang terdekat. Tak sempat untuk buat semua benda-benda tu. Selain daripada itu, the cost of distribution cost pun juga telah naik. Dari segi aspek, kalau kita tengok services index, dari segi services index DFA, distributive trade, F&B dan accommodation contohnya, masih belum lagi pulih pada paras pre-pandemic. Dan IPI juga adalah agak mendata sejak awal tahun ini tidak lagi meningkat naik seperti mana yang kita dapat lihat pada suku tahun ketiga dan keempat pada tahun lepas. Jadi dari segi aspek ini kita dapat rumuskan bahawa kenaikan harga barang ini kebanyakannya lebih dari aspek supply dan bukannya daripada aspek permintaan. Mungkin naratif kenaikan harga ayam ketika ini disebabkan oleh faktor-faktor festival, faktor-faktor festive season dan disebabkan oleh permintaan yang tinggi pada jangka masa yang agak singkat. Tadi Firdaus menyentuh tentang subsidi dan juga subsidi ini adalah perkara yang penting kerana inilah juga apa diperkatakan oleh kerajaan sendiri, pihak Kementerian Kewangan, bahawa inilah menyebabkan inflasi kita berada pada kadar rendah pada ketika ini kerana kita mengawal menggunakan inflasi. Namun kalau kita melihat keadilan itu, mungkin juga kita melihat kepada poket kerajaan, fiskal. Pengurusan fiskal ini penting untuk jangka masa panjang. Sekarang ini ditarik sedikit demi sedikit subsidi yang dirasakan boleh ditarik seperti minyak botol dan pelbagai subsidi lain yang boleh ditarik pada ketika ini. Ini penting untuk pengawalan subsidi. Bagaimana untuk mencari titik tengah? Tidak ada jalan yang mudah, dasar ekonomi yang tidak popular sebagai contoh dalam menguruskan krisis mungkin. Bagaimana untuk kita melihat bahawa dalam keadaan sukar ini, adakah ini masih sesuai untuk penarikan subsidi secara besar-besaran ataupun ia harus di phase out kan mengikut tempoh masa yang bersesuaian supaya tidak terlampau membebankan pengguna, atau bagaimana pada pendapat Firdaus sendiri? Pada pendapat saya ada beberapa perkara yang perlu saya ulas di sini. Satu mengenai aspek, sebelum kita cerita pasal inflasi, aspek pertumbuhan KDNK. Disebabkan oleh KDNK kita meningkat pada kadar 3.1% pada tahun lepas. Jadi kita punya rebound story daripada pandemik ni tak berapa cantik lah. Dan disebabkan oleh itu pada tahun ini tumpuan perlu diberikan kepada pertumbuhan KDNK negara. Dan sekarang ni kita di Mark Ratings menjangkakan bahawa pertumbuhan negara akan menaik 5.5% pada tahun ini. Ianya adalah lebih tinggi pada tahun lepas. Jadi ini perlu ditekankan kerana kalau kita tak dapat naik lebih daripada apa yang kita jangkakan, kita bermaksud kita tidak boleh dapat keluar daripada pandemik ini dalam cara yang sesuai lah. Itu satu. Untuk nombor dua, untuk kekalkan nombor ni, pertumbuhan ini, apa-apa perkara yang boleh menyebabkan pertumbuhan KDNK mengucup perlu kita kurangkan. Satu daripadanya ialah inflasi lah. Kalau kadar inflasi kita akan naik dan ia akan mengucupkan lagi pertumbuhan negara, ini akan membuat perkara ini akan menjadi lebih rumit. Inilah disebabkan pada pendapat saya subsidi ini pada ketika ini adalah sangat penting dan ia adalah satu-satunya jalan keluar yang not ideal tapi praktikal pada ketika ini. Itu nombor satu. Nombor dua ialah dari segi aspek kadar pengangguran. Kadar pengangguran kita pada yang latest adalah 3.9% pada bulan April lepas. Dan ia adalah agak tinggi berbanding pada tempoh-tempoh yang sebelumnya dari aspek negara kita. Oleh sebab itu, subsidi ini keperluan untuk subsidi ini menjadi lebih tinggi kerana ramai orang tak dapat bekerja ataupun tidak bekerja, nak dapat pekerjaan pun susah.
dan kadar dan harga barang semakin naik. Itu nombor dua. Nombor tiganya, kadar faedah juga akan naik, di mana uh, disposable income kita mungkin akan affected sikit lah, disebabkan oleh kenaikan kadar faedah ini. Jadi banyak perkara-perkara ini yang menyebabkan subsidi dan kawalan harga ini menjadi satu perkara yang wajib yang dilakukan oleh kerajaan pada ketika ini. Dan banyak lagi tekanan-tekanan yang saya tak dapat nak sebutkan lah. Contohnya tekanan harga barang komoditi di segi aspek global, di mana EIA, energi di Amerika Syarikat, mengatakan bahawa pada tahun 2023 harga minyak setung akan kekal tinggi di paras 93 US dollar setung kalau tak silap saya. Dan selain daripada itu, kita juga dapat lihatkan bahawa konflik di Ukraine ini masih lagi tidak dapat tak tahu bila nak habis, dan ini menyebabkan tekanan ini akan kekal lah pada sehingga ke hujung tahun ini mungkin. Kalau kita melihat di peringkat antarabangsa di Amerika Syarikat, kerana ini juga berkait dengan kebanyakan orang, seperti yang Firdaus sebutkan tadi, kenaikan kadar faedah ini akan menjejaskan purchasing power, kuasa beli pengguna pada akhirnya. Bagaimana kita membaca apa yang dilaksanakan oleh The Fed yang menaikkan kadar faedah dengan agresif untuk mengawal inflasi, dan pada masa sama refleksinya di peringkat tempatan OPR kita di peringkat bank negara dan kesan akhirnya kepada pengguna. Apa persiapan orang ramai dalam menghadapi perkara ini? Apa yang mereka perlu lakukan untuk orang kata brace for impact ini? Ini satu perkara yang kita tak dapat nak elak lah, Najib. Sebab Fed kini adalah agak agresif disebabkan oleh domestic demand mereka yang agak kuat lah pada pendapat saya. Dia disebabkan oleh daripada permintaan domestik dan pasaran buruh mereka yang agak kuat pada ketika ini. Walaupun kita dapat lihat ada penurunan dari segi pertumbuhan KDNK di Amerika Syarikat pada suku pertama tahun ini, non-farm payrolls masih lagi tinggi, masih lagi meningkat, dan ini memberikan simbol ataupun sign bahawa kadar faedah yang kenaikan kadar faedah yang lebih agresif oleh Fed itu adalah sesuatu yang perlu untuk ekonomi mereka. Tetapi bagi segi aspek Malaysia pula, kita perlu, bank negara juga perlu menentukan kestabilan pasaran modal dan sektor kewangan di dalam negara. Kita tak dapat, kita kena elakkan daripada, ataupun bukan elak lah, mungkin mengurangkan impak daripada pelaburan asing dari pasaran modal itu keluar seperti mana yang kita dapat lihat pada 2015-2016 yang lepas. Dan ini menyebabkan pergerakan di Amerika Syarikat itu akan menyebabkan global central banks dan regional central banks juga akan mengikut sama dalam menentukan kita the yield gap tu tidak terlalu tinggi di antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Ini adalah seperti mana saya sebutkan tadi, luar daripada kawalan kita lah. Tetapi seperti mana yang saya sebutkan tadi juga, kerajaan terpaksa melakukan kawalan harga dan subsidi pada ketika ini, dan tidak banyak perkara lain yang kita boleh dapat buat yang walaupun ianya akan memberikan impak kepada kadar hutang dan beban hutang negara ketika hutang negara meningkat lebih pada mungkin dah dekat 65% pada ketika ini. Ya. Bukan ideal tetapi praktikal dari segi sudut subsidi, itu dikatakan oleh Firdaus penting untuk jangka masa pendek ini membantu bebanan yang dihadapi oleh rakyat pada ketika ini. Firdaus Rosli, terima kasih kerana bersama dengan agenda Awani pada malam ini. Ini topik yang memerlukan tempoh yang panjang, sudah pasti untuk kita melihat penyelesaiannya. Perbincangan juga, diskusi ini tidak akan terhenti kerana banyak lagi aspek yang perlu kita perhatikan. Saban hari keluar sahaja perkara baru yang perlu kita melihat bagaimanakah impaknya kepada orang ramai. Ada kalanya angka yang kita bentangkan itu sedap ataupun kita dengarkan
akan terkawal dan sebagainya. Realiti di bawah itu berbeza, dapat dirasai oleh orang ramai dari segi kuasa membeli dan sebagainya. Itu juga harus kita cantumkan dalam diskusi seperti ini supaya kita faham setidaknya langkah mana, ruang mana yang boleh kita lakukan penambahbaikan, tidak kira melibatkan peringkat apa, kerajaan, pembuat dasar maupun perniagaan dan juga orang ramai untuk sama-sama keluar daripada kemelut dan juga tekanan bebanan inflasi pada ketika ini. Terima kasih Firdaus Rosli, Ketua Ekonomi Mark Ratings Berhad kerana berkongsi dengan Agenda Awani pada malam ini. Sekian saja Agenda Awani untuk malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.